Assalamualaikum. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat pagi. Bertemu untuk episod pertama Bijak Cash Flow, sesi soal jawab di grup EFP hari Khamis 9 pagi. So saya tunggu anda masuk dulu. Khabar semua pagi. So ni tepat jam 9 pagi. Alhamdulillah kita bersiaran secara langsung dari Rich Q Section 13 Shah Alam, Office Richworks. So kita nak anda tengok saya, munculkan diri anda tuan-tuan dan puan-puan. So nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. So saya akan run the session today untuk sesi soal jawab. Buat julung kali lah kita buat di grup EFP. So saya perlukan anda masuk sekarang. Mungkin tim kita boleh tolong tag para peserta. Sebab saya ada satu je soalan pagi ni. So kalau ada siapa nak tanya, tambahan soalan, dipersilakan dengan dialu-alukan. Selamat pagi Tuan Razif Siddiq. Apa khabar tuan? Tahniah kerana menonton. Apa khabar? Selamat pagi. So saya nak anda bantu saya. Siapa yang sedang tonton, yang baru join, tolong maklumkan adakah suara saya jelas, adakah visual saya jelas. Kalau jelas tulis situ jelas. Terima kasih pagi Cik Tasha Ila. So tolong bantu saya anda bagi tahu anda bisnes apa dan di mana. So dari mana anda, contoh anda daripada Shah Alam lah, contoh bisnes buat seminar macam Richworks, tulis situ. Tulis buat bisnes apa. Saya nak tahu anda buat bisnes apa. Tolong tulis bisnes apa yang anda buat, dari mana, di mana anda buat. So kita nak tahu. So ni adalah sesi first, bijak cash flow nama sesi ni. Bijak cash flow ni adalah, bukan kita nak cerita pasal cash flow saja, tapi basically ni adalah salah satu program yang saya nak revive balik, nak hidupkan balik sesi soal jawab dengan anda di grup support group EFP ni. So saya akan jawab setiap minggu beberapa soalan yang diajukan. Cuma minggu ni saya ada satu je soalan. So anda berpeluang lah untuk kalau ada soalan pasal compliance, lebih kepada cash flow dulu hari ni. Next time kita buka lagi dengan topik lain. Terima kasih Miss ke Tuan ni, FJ Aryan Jelson. So tak pasti. Apa khabar Cik Tasha, bisnes kosmetik dan skincare di Shah Alam. Wow. Ada restoran makanan di Kota Kinabalu. Okey, buat kita lapar je ni. Okey. Siapa lagi kat sini? Bisnes apa lagi yang anda buat? Okey, Tuan Razif Siddiq, travel Kuantan. Wow. Okey, macam mana sekarang ni bisnes travel? Cabaran tak Tuan Razif? Dengan sekarang dah dipanggil COVID-19 ni dipanggil sebagai epidemik. Dia dah bukan wabak biasa dah, dia wabak yang serius, dah menjadi epidemik. So kita permudahkan urusan kita. Apa khabar Tuan Nama? Okey, hotel ni Tuan Nama, apa khabar? Pian Gadget. Dia dah tentulah jual gadget lah. Apa khabar? Waalaikumsalam. Tuan Ming. Apa khabar Tuan Ming? Cik Nur Fatin. Lama tak masuk. Ya betul, Cik Nur Fatin. Memang lama tak masuk lah, sebab saya pun jarang buat live sekarang. Seminggu berapa kali je. Dekat EFP ni seminggu sekali saja. Saya bagi tahu jadual live saya lah. Sekarang kalau saya jual live lah. Saya buat live. Saya baca ni, saya jual komputer terpakai di Sungai Petani, Pian Gadget. Yes, betul. So saya akan buat live hari Isnin dan hari Jumaat di slot bangun di grup Nak Urus Bisnes. Nanti tim saya akan tolong tulis. Di sesi bangun di grup Nak Urus Bisnes FB hari Isnin dan hari Jumaat jam 9 pagi. And then di sesi kopi panas hari Selasa dan hari Khamis 5:30 petang di FB dan IG Richworks Official. So itu 2 kali juga. So yang ini setiap pagi hari Khamis 9 pagi untuk sesi soal jawab yang kita panggil nama program ni, nama sesi ni #bijak cash flow. Selamat pagi Cik Wan Zunaizah. Okey, apa khabar? Okey. So saya tak nak buang masa pagi ni sebab Waalaikumsalam Puan Mei Maria. Bagus. Saya just nak bagi tahu hari ni saya dapat satu soalan dan soalan tu diajukan oleh Puan Mei Maria sendiri. So Puan Mei Maria, tahniah kerana anda mengajukan soalan. Nanti tim kita kalau dia boleh copy paste balik komen tu bagus. Okey.
confirm lapar ni, salah sebut. Tak, saya tak lapar. Alhamdulillah, saya dah makan dah pagi ni. Okay, so saya pagi ni akan ada sesi best. Siapa pernah pergi sesi best di Richworks? Best, kita akan buat sesi best, Business Evaluation Session and Transformation. Sesi complimentary kepada anda untuk Richworks. Basically kita bagi peluang untuk mereka yang tidak pernah hadir program Richworks untuk merasai pengalaman di Richworks. So kita ada buat sesi tu pagi ni. So lepas saya habis live ni, saya terus shoot pergi run kelas pula. So menarik lah, pagi ni menarik. Pagi ni memang busy gila. So macam Wan Zunaizah ni, saya dah ready nak siap ke office, nak buat live. Bagus. Itu dia, Puan Mei Maria sendiri yang post sendiri soalan dia. Bagus, terima kasih. Terima kasih Puan Mei Maria, dia sendiri yang post soalan dia. Soalan dia sangat menarik tau, saya suka soalan ni. Okay lah, kita terus jawab je lah soalan beliau. Dan kalau ada soalan-soalan lain, anda boleh ajukan soalan. Okay, selamat pagi Puan Nora. Okay, saya nak jawab soalan Puan Mei Maria ni. Okay, soalan beliau berbunyi begini. Okay, saya terus jawab soalan. Tapi sebelum saya nak jawab soalan, nanti dulu. Belanja saya love. Belanja love dan tag kawan-kawan EFP anda. Belanja love dan tag kawan-kawan EFP anda. Belanja love sekarang. Laju-laju belanja love. Ni soalan yang nampak simple, tapi beramai orang tersalah pemahaman ni. Tu, belanja love. Saya tak dapat banyak love, saya tak nak teruskan. Saya tak nak start lagi. Saya nak anda belanja love sebanyak mungkin. Belanja love. Belanja love. Sekarang belanja love. Love. Okay, belanja love. Mana love ni? Tak keluar pun. Dah rosak ke button love ni? Okay. Okay. Saya jawab dulu soalan ni. Okay. Puan Mei Maria bertanya, contoh klien membuat bayaran menggunakan terminal machine RM100 dan automatic akaun ditolak 1.4%. 1.4% ni adalah charge credit card ataupun mungkin debit card. Charge penggunaan credit card yang mana pelanggan memang dia swipe 100 tapi kita tak dapat 100. Kita cuma dapat RM98.60. So jadi sale sebenar yang perlu direkodkan yang mana satu? 100 atau RM98.60. Okey. Siapa nak jawab? Okey, tolong tulis sini. Siapa rasa jawapan dia 100? Tulis itu 100. Siapa rasa jawapan dia RM98.60? Tulis itu RM98.60. Kita tunggu banci penduduk. Saya tak akan bagi jawapan kalau saya tak dapat at least 5 orang bagi jawapan. Cepat tulis sini. Cuba. Soalan Puan Mei Maria tadi. Klien swipe 100. Klien kita cakap harga barang 100, tapi obviously kalau dia swipe pakai terminal credit card, kita cuma dapat RM98.60. So apa jawapan dia ni? Apa jawapan ni untuk soalan dari Puan Mei Maria? Puan Mei Maria sendiri, jawapan puan apa? Minta saya jawab tapi saya nak puan jawab dulu. Pandai kan? Cikgu dia pandai. Dia suruh student jawab dulu. Ni style pembelajaran yang lebih bagus lah. Bagi student yang fikir dulu. Kita duduk je, relax dulu. Bagi jawapan. Saya nak tahu jawapan anda. Apa jawapan ni? Share jawapan. Share. Share jawapan anda. Dia ni ada lagi ke tak ni? Macam tak ada je. Belanja love pun dari tadi tak keluar love ni. Okey, Cik Mimit 100. Okey, dia jawab 100. Bagus, kita ada satu jawapan. Siapa lagi? Siapa rasa jawab 100? Siapa rasa jawab RM98.60 ni? Mana satu jawapan dia? Cik Mimi, dia rajin nak jawab. Yang lain semua tunggu jawapan saya. Siapa yang tunggu jawapan saya? Untuk saya kira yang masuk ke saya. Okey, Tuan Muhammad Amin rasa RM98.60 lah. Okey, cepat. Siapa lagi? Dalam bil 100. Jadi RM98.60 Tuan Muhammad Amin. Okey, Cik Fatin RM98.60. Okey, lain. Bagus soalan puan. Terima kasih puan tanyakan. Ya, jawab bagus soalan tu Puan Nura. Jawablah. Saya nak anda jawab. Tolong jawab. Korang ni. Cepat. Saya nak tengok betul-betul. Adakah anda semua berani? Okey, Cik Nora, Puan Nora Aziah. Lama tak jumpa. RM98.60. Puan Nura jawab 100. Okey. Bagus. Ada yang jawab 100, ada yang jawab 98. Setakat ni RM98.60 lebih banyak. Baru 2 orang jawab 100. Okey, cepat. Saya bagi masa lagi 1 minit.
untuk berpeluang untuk anda jawab ni. Tengok dulu. Menarik. Saya suka bila ada banci penduduk macam ni. Kita ada percubaan daripada para penonton untuk memilih. Mana lagi jawapan ni? Ya Allah, hai anda. Memang tak boleh belanja love Love tak keluar. Saya sendiri tak, kita tak boleh. Kalau kita live, kita belanja love sendiri tak dapat. Kalau kat Instagram boleh. Okey, cepat. Aduh, hai, dia ni ada ke tak ni? Cuba kejutkan dia ni sikit. Bangun, bangun. Ni bukan sisi bangun, tapi nak kena kejutkan sikit. Bangun, bangun, bangun. Okey, apa jawapan dia? Okey. Ada yang jawab 100, ada yang jawab RM98.60. Kenapa anda jawab 100? Kenapa anda jawab RM98.60? Semua orang tengah busy ni. Mungkin sedang memandu ni. Ada yang sedang memandu, ada yang sedang menonton dengan sangat fokus. Siapa tunggu jawapan saya? Tulis itu. Tunggu jawapan Tuan Nasrul. Tulis. Tunggu jawapan Nasrul. Tulis itu. Mungkin tak berani nak jawab. Tak ada keberanian nak pilih 100 ke RM98.60. So, apa jawapan dia? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Lama sangat tunggu ni. Saya bagilah jawapannya dulu. Okey. Jawapannya adalah... soalan dia adalah... Jadi, sales sebenar yang perlu direkodkan yang mana satu? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Jawapan dia adalah... Saya tanya anda balik. Bila Puan Mi Maria cakap 100 ni, soalan dia adalah di bil bila keluarkan bil ataupun keluar invoice, berapa amount yang saya, contoh saya lah klien yang jumpa dengan Puan Mi Maria, saya bayar 100. So bil saya tunjuk berapa? 100 ke RM98.60. So bil ataupun invoice yang dikeluarkan oleh Puan Mi Maria ataupun oleh anda sebagai penjual adalah 100. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sales yang perlu direkodkan adalah 100. Kenapa? Sebab 100 tu adalah recorded sales. Betul tu Puan Nora. 100 tu adalah sales gross. Gross sales. Tulis itu. 100 sama dengan gross sales. Tulis itu. Jualan kasar. Jualan kasar ataupun boleh dikatakan sebagai collection. Kita kan collect 100. Namun begitu, yes, mungkin betul. Kalau dalam terminal machine, kita tak collect 100. Bukan kita tak collect 100. By right kita collect 100. Tapi kita tak terima dalam akaun kita RM100. Kita cuma terima RM98.60. Kenapa? Okay. Sebab RM1.40 tu akan dibayar ke pihak bank. Sama ada dibayar Visa ke Mastercard ke, atau kalau case debit card, bayar direct ke bank. So, macam mana cara nak rekod ni? Cara nak rekod ni adalah 100 adalah gross sales. So, dalam costnya ada credit card charges. Credit card charges RM1.40. So, itulah jawapannya tuan-tuan dan puan-puan. Dan anda akan dapat 100 dan RM1.40 tu sebagai gross sales, bank charges. Okay, boleh faham ke ni? Bagus ke tak? Baguslah. Tak apa. Kita rugi RM1.40 tapi kita dapat sales 100. Ataupun dapat balik RM98.60. At least. Ada orang dia buka kedai ataupun buka premis. Bila orang nak bayar, tak ada mesin terminal ni, langsung dia tak beli apa-apa. So mungkin anda akan ada pemahaman. RM1.40. Mahal lah Tuan Nasrul. Baik tak payah. Baik saya suruh klien bayar cash. Soalan saya, berapa ramai di antara anda sendiri yang berani bawa cash banyak-banyak sekarang? Bukan pasal berani, tidak. Berapa ramai di antara anda sekarang ni rasa bawa cash ni macam leceh je bawa cash. Nak kena pergi ATM, nak kena keluarkan, nak kena pegang duit, takut duit habis pula. Lepas tu kadang-kadang bila pakai duit, takut lupa duit tu keluar untuk buat apa. Kan sekarang ni semua ada ATM card ataupun credit card, debit card ataupun credit card. Bila anda swipe ataupun anda wave, kan kita boleh tap je untuk wave tu, anda boleh track anda punya rekod perbelanjaan. Macam tu lagi senang. Sekarang ni, okey, siapa sini yang lebih, saya nak tanya dekat dalam ni, siapa sini lebih banyak gunakan debit card atau credit card berbanding cash? Tulis itu. Tulis itu. Siapa banyak guna card, tulis itu. Banyak guna card. Kalau siapa banyak tulis cash, banyak guna cash. Tengok sendiri. Ada tak siapa-siapa yang tulis banyak guna cash? Cuba tulis kat situ. Tengok. Saya nak tengok.
Berapa ramai yang sebenarnya banyak guna kad daripada banyak guna cash. So disebabkan itulah sebenarnya semua bisnes kena ada terminal credit card ni. Pergi ambil terminal credit card satu juga kat luar tu. Pergi ambil satu. Pergi ambil. Ambil satu terminal credit card. Saya nak tunjuk satu benda yang mungkin anda dah lupa dah bunyi dia ni. 50-50 Puan Diana. Yalah, Puan Diana saya faham sebab bisnes beliau bisnes kedai makan. Tak apa, kena check sikit bila customer swipe. Sales direct masuk account. Tak perlu pegang tunai. Yes, betul tu Puan Maria. Betul, sekarang dah tak perlu banyak cash dalam purse. Yes, Cik Sabrina. Puan Sabrina Syahanas. Sedap nama dia. Tengok. Memang berapa ramai di antara anda pegang cash pun. Tak ramai pun pegang cash. Semua swipe je sekarang. Betul, saya banyak guna kad. Okey. Tengok ni. Ni mesin dia ni. Ada benda yang saya nak tunjuk ni. Bunyi dia. Tengok. Ni mesin ni. Ada ke tak ni? Okey. Okey. So ni mesin ni. Siapa ada mesin ni? Tengok mesin ni pun dah sedap dah. Okey. Dengar bunyi ni. Siapa dengar bunyi ni? Nampak bunyi kertas ni? Siapa suka dengar bunyi tu? Siapa suka dengar bunyi tu? Bunyi yang paling ni. Ni kertas ni. Tak apa, jangan risau. Saya tak membazir. Saya boleh gulung balik bunyi ni, kertas ni. Nampak? Siapa suka guna kertas ni? Siapa suka guna mesin ni? Customer saya 90% guna kad. Kalau tak ada mesin, tak tahulah apa impactnya. Betul tu Puan Nick. So apa yang saya nak cakap pasal soalan Puan Maria ni, soalan ni sangat-sangat awesome. Dia macam memberitahu yang sekarang ni memang kita main mesin je lah. Saya baru sampai sebulan lepas mesin ni, Tuan Kazim. Dia kata 3 hari asyik layan je. Yes, betul. Bunyi tu indah sangat. Yes, betul. Bunyi indah. Sekarang zaman cashless, betul. Bunyi indah tu yang tak boleh belah tu. Bunyi indah. Bunyi indah, betul. Bunyi sangat indah. Saya cuba balik tengok Tengok berdengar dengar balik tengok ni. Ambil music to my ears. Yes, betul. So itulah dia mesin ni. Mesin bunyi settlement, teruja mendengarnya, duit masuk. Betul. So seriously, kalau anda tak ada lagi terminal ni, saya tak tahu nak cakap macam mana lah. Kat mana anda punya bunyi anda duit masuk tu, dekat mana? Kita pun tak tahu dekat mana. Betul? Okey. Terima kasih kepada soalan Puan Maria. Saya buka lagi satu soalan. Sempat lagi? Satu soalan lagi. Cepat. Siapa nak tanya? Apa-apa soalan? Kita try untuk soalan lebih kepada cash flow. Ataupun mana cepat. Siapa nak tanya ni? Kalau pagi ni saya buat live jawab satu soalan je, saya rasa macam alahai. Kesian you all. Penat-penat tengok. Tapi rindu mesin ni. Siapa yang tak ada terminal ni lagi, silakan. Tu dia Puan Maria, betul. Bunyi settlement report memang teruja, duit masuk. Betul. Memang itu bunyi yang paling best. Saya suka yang bunyi macam ni. Saya suka mesin yang ada macam ni, bunyi kertas ni. Ingat kan? Siapa yang ingat masa dalam kelas CAP saya suruh cakap, saya lagi suka terima mesin ni daripada terima yang pas kadang-kadang diorang pakai yang dapat SMS tu. Yang tu okey juga, boleh juga. Tapi saya lagi suka bunyi ni sebab kertas dia ada. Lepas tu kita rasa macam debaran. Tahu tak debaran dia? Bila kita masukkan kad, kita dengan klien sama-sama macam berdebar. Okey. Ini kertas ni. Okey, cuma saya nak cakap jawapan kepada soalan Puan Maria tadi. Kenapa saya cakap 100 tu anda rekod? Sebab macam ni. Okey, tengok saya. Penting sebelum saya terlupa. Kenapa saya nak anda adjust yang RM1.40 tu, anda kena how to say, kena kira 100 tu. So anda akan nampak RM1.40. Sebab apa macam ni? Tengok saya. Memang you tengok saya lah. Okey. Anda kena faham bila anda rekod sales tu sebagai RM98.60, tanpa anda rekod RM1.40 tu, dia akan menyebabkan anda tak tahu yang sebenarnya berapa credit card charges yang anda incur setiap tahun ataupun setiap bulan. Penting tak RM1.40 tu kalau anda tahu RM1.40? Sebab apa saya nak bagi tahu anda satu benda. Siapa nak tahu say I? Tulis situ nak tahu. Okey, kenapa saya nak anda rekod RM1.40 tu? Tahukah anda 1.4% tu yang di-charge oleh bank
untuk setiap transaksi yang anda swipe, yang klien swipe adalah sebenarnya boleh dinegotiate turun lagi. So macam contoh masa mula-mula anda apply terminal tu mungkin charge you RM1.40 ataupun 1.4%. Tapi kalau lagi lama kelamaan, lagi banyak terminal ni you guna, lagi banyak transaksi, you boleh negotiate dengan bank, turunkan kadar tu. Okay? Itu magic dia. Mungkin anda tak tahu. Rate tu boleh dinegotiate. Dan saya, tuan-tuan dan puan-puan, melihat kadar rate tu akan sentiasa turun sebab makin lama makin kurang orang guna cash. Lagi ramai orang swipe. So lagi banyak orang swipe, lagi rendah kos anda. So saya harap maksudnya anda kena galakkan juga orang pakai. Yes, credit card 1.4, debit card 0.5. Boleh turun lagi sebenar-benarnya. Saya rasa akan sampai satu peringkat credit card tu boleh pergi jadi 1% je sebab lagi ramai orang pakai kad. Dah jarang orang pakai cash. Okay, so saya harap anda alert tentang tu. Okay, tadi ada 2 soalan daripada Cik Usamah Muhammad. Berapa persen paling cantik nak kira untuk buat reward? Saya tak ada satu percentage yang sangat tepat menjawab soalan Cik Usamah ni. Jawapannya adalah berapa persen you sanggup korbankan dari segi margin you untuk berikan kepada staff ataupun you punya agent atau stokis sebagai reward. Saya tak ada jawapan yang terbaik. Jawapan saya adalah berapa banyak you sanggup korbankan daripada margin you. Mungkin pada saya bawah 5% lah. Bawah 5%. Tak boleh banyak sangat. Nanti habis you punya margin. So kalau reward dia bukan macam commission kan. So mungkin bawah 3%. Tapi berapa banyak you sanggup korbankan. Dan you kena ingat kalau anda bagi reward kepada sesiapa yang sepatutnya dapat reward ni, apakah pulangannya kepada anda? Adakah disebabkan reward tu sales akan jadi makin banyak? Adakah makin bagus rekod jualan? So dia mesti ada kesan dekat situ. Okey, saya harap saya menjawab soalan Cik Usamah. So seterusnya soalan Puan Nik Norizrin, soalan lebih kurang sama. Bila sales ada elemen commission, rekod yang terbaik macam mana Tuan Nas? Net off terus atau gross juga? Ada gross juga. Okey, kalau ada elemen commission, yes, ada gross juga. So commission adalah commission. Contoh you dapat collect 100, commission dia mungkin RM5, commission mungkin 5%. So itu dianggap sebagai sales commission. Rekod gross juga. Sebab kita rekod dia macam ni tau. Dapat duit, pulang balik. Dapat duit, pulang balik. Yang mana yang sepatutnya bukan hak anda. Mungkin juga ada macam contoh swipe credit card tu tak dapat pun 100. Tapi RM1.40 tu ada dalam rekod transaksi bank. Summary credit card transaksi. Okay. So lagi satu. Siapa lagi? Wow, baru tahu boleh nego. Yes, boleh nego sebenarnya. Okay, memang boleh nego. Okay. So, adakah anda belajar sesuatu pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih. Okey, sekejap. Saya ada benda nak share. Mana saya punya... Kejap. Mana saya punya handout untuk ni. Okey, saya akan run satu kelas. Okey, sorry. Okey. Sorry. Okey. So, ada tadi tanya saya soalan cash flow kelas. Smart cash flow dengan kelas cost analysis ni bila? Tadi Puan Diana tanya. Saya ada kemungkinan akan buat bulan 4 ni. Kita tengah cari tarikh. Kalau tidak, kita buat bulan 5. Tapi bulan 5, you all sibuk nak raya. Tak ada masa kot nak mengira duit. Okey. Saya ada kelas yang akan run minggu hadapan. Okey, saya akan ada kelas run minggu hadapan. Saya akan run kelas urus cukai. Siapa akan join kelas ni? 21 Mac. Hari tu tarikh asal dia minggu lepas patutnya saya run over the weekend. Tapi sebab kami ada arrangement lain, so kita run 21 Mac ni, Sabtu minggu hadapan. So siapa akan join kelas urus cukai ni? Siapa berminat, baguslah. Siapa yang nak faham tentang pengurusan cukai dengan lebih bagus, boleh jemput join kelas ni 21 Mac 2020. Sesi urus cukai. Kita akan run di Shah Alam. Sama ada di Pejabat Richworks ataupun di tempat lain, bergantung kepada berapa banyak ni. So ni dia 21 Mac kelas urus cukai. Siapa berminat boleh tulis situ nak urus cukai. Nanti tim kita akan bantu anda. Anda boleh DM atau PM untuk datang ke program nak urus cukai tu. Okey.
So terima kasih pada pagi ni. Walaupun soalan kita sempat jawab 3 je. So saya harap minggu depan akan ada lebih banyak soalan. Saya appreciate kalau anda boleh participate dengan sesi ni dengan lebih baik. Saya akan teruskan insyaAllah. So ini adalah untuk musim baru lah kira. Dulu pernah buat Q&A EFP ni, tapi ni kira musim baru. Nama program ni #BijakCashflow. So kita akan run ni setiap minggu. Setiap minggu hari Khamis 9 pagi. Okey? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya doakan anda kaya dan berjaya. Anda di grup EFP. Teruskan share apa yang anda win untuk anda punya compliance matter. Macam sendu je program grup ni kan. So jangan sendukan lagi grup ni. Teruskan share banyak benda so that kita akan dapat manfaatnya. Okey? So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Saya dalam misi untuk menghidupkan balik grup ni dengan perkongsian-perkongsian yang eksklusif. Saya tak share sesi soal jawab ni dengan grup lain, hanya untuk anda di EFP. So bagi anda yang dalam EFP, tulis situ I'm special. Saya istimewa, tulis situ. Saya istimewa, saya special lah. Maksudnya anda sendiri yang special, bukan saya special. So anda lagi special, tulis situ I'm precious ke apa. Okay, boleh? Take care. Saya doakan anda kaya dan berjaya, dipermudahkan segala urusan. So semoga berjaya untuk apa saja yang anda buat untuk hari ini. Dan insyaAllah bagi anda yang akan jumpa saya di kelas nak urus cukai ni, selamat belajar cukai nanti, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love. Bye.